الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين ثم خصوصا للمشايخ والقارئين والمقرئين هذا الكتاب ثم أخص الخصوص إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Iaitulah maklum kebiasaan kita baca daripada awal kitab. Iaitulah muka surat yang pertama yang seumpama kulitnya. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala, inilah juzuk yang pertama daripada kitab yang bernama Furu'il Masail. Inilah tu dia panggil isim isyarat. Dia kaedah hasarianya isim isyarat ni dia tunjuk isyarah kepada maujud. Mana benda yang maujud fil khariji, yang ada pada kharij. Sedangkan musyarun ilaih kepada isim isyarat ini ialah ma ya'ti minal alfazi wal ma'ani fi zihnil musannifi. Itulah mana-manalah segala sekalian lafaz dan juga makna-makna yang ada di dalam zihin musannif, yang mana benda tu tak berlaku lagi, tak ada lagi pada kharijnya, cuma ada fi zihni. Jadi pada asalnya dia tidak sah lah kita nak isyaratkan kepada suatu yang makdum pada kharij. Maka di sini berlakulah orang panggil hukum tashbih, yang mana ditashbihkan ma fi zihni musannif itu, makna mawjud fi zihn itu dengan mawjud fil khariji. Fi jami' dianya ataupun orang panggil wajah syabahnya fi tayaquni, makna pada tayaqun wa ta'ayyun, pada teryakin dan juga ta'ayyun makna tertentu. Ya, sebab bila kita sebut isim isyarat tunjuk-tunjuk ni benda yang kita tunjuk tu dia tertentu. Sebab itulah dia dapat mengalahkan nama, mengalahkan maknanya apa nama jantina muannas ke muzakkar pada bab semaya jenazah ke. Apabila kita katakan semaya di atas mayat ini, walaupun kita sebutkan nama tu tersalah, sebut nama tu tidak disyarat ke. Dalam kaedah fiqh, benda yang tidak disyaratkan bila kita sebut dia dan tersalah, maka itu darra, makna mudarat. Misalnya aku semaya di atas mayat Umar, rupa-rupanya Zaid, tak sah lah. Tapi bila kita bubuh ini tu dapat cover. Sebab ini tak tukar dah mayat ni. Jadi sama ada laki-laki ke perempuan tak ada kira. Itulah maknanya kekuatan yang ada pada isim isyarat. Kerana bila kita tunjuk ini tu makna benda tu ta'ayyun dan tayakun. Maka apa yang ada dalam zihin musannif minal alfazi wal ma'ani, daripada segala lafaz dan juga makna-makna
juga adalah benda yang sudah maklum dan juga ta'ayyun di sisi musannif, makna tak tukar dah dengan yang lain. Maka dengan sebab adanya titik persamaan itu, maka bolehlah orang panggil diisyaratkan kepada apa yang ada di dalam zihn musannif berdasarkan ada persamaan dengan maujud fil khariji pada pihak ta'ayyun dan juga tayaqun saat ni. Jadi inilah itu merujuk kepada apa yang akan datang daripada lafaz-lafaz. Sebab apabila muallif kita meletakkan kalam dia pada khat, makna tulisan inilah tu, makna dia tak ada tulis apa-apa lagi. Dan makna-makna tu ada dah dalam hati dia ni. Makna tu makna hanya wujud dalam zihn sahaja. Inilah mana saat inilah isyarat kepada apa yang ada di dalam zihn musannif. Mana juzuk yang pertama, juzuk mana bahagia yang pertama daripada kitab yang bernama Furu'il Masail. Furu'il Masail, furu' juga ni sebenarnya digunakan untuk merujuk kepada masalah-masalah fiqh. Nah, furu' tu sendiri ni far'un, mana furu' tu sendiri adalah merujuk kepada masalah-masalah fiqh dah. Kerana asas kepada fiqh itu disebut sebagai usul dia. Nah, sekarang makna furu'il masail, maknanya furu' ini ialah furu' kepada masalah. Furu' kepada masail. Tu. Furu' saat ni anda sebut saat ni maknanya biasanya furu' tu sendiri merujuk kepada masail dah. Bila kita kata furu' syara' maknanya masalah-masalah fiqh dah. Tapi sekarang ialah furu' kepada furu' tu, makna furu' kepada masail. Makna masalah-masalah fiqh ni dia ada furu' dia. Dia ada anak-anak dia pula. Tu. Tarjumuh Maulana. Jadi kata Furu'ul Masail ini kitab yang bernama Furu'il Masail ini ialah tarjumuh Maulana tuan kita Syekh Daud Ibnu Abdullah. Syekh Daud Ibnu Abdullah, Ibnu tu dia jadi sifat, yang anak Abdullah. Tu Fataniyun, yang bangsa Fatani. Tu kita tak ceritalah, itu makna boleh jadi kita ada maklumat belaka dah asas silah perkataan Fatani. Ya, asalnya syahadat Fatani dia bawa ke tanah Arab itu dengan Fataning. Fataning dia pun tak perasan. Sebab sekarang pun kalau balik sana tu dia sebut Pataning. Dan Patan itu ialah pantai ini, mengikut satu versi. Dia ada dua versi tentang nama Fatani tu. Ini diceritakan oleh salah seorang daripada wakil Persatuan Sejarah mana Fatani yang maknanya pernah dia ada di Pondok Pasir Tumbuh tahun 92 dulu. Jadi Fatani Patan ni makna raja, kisah dia dengan hulu balai dia duk ambak kijai putih. Orang zaman dulu kijai putih lagu tulah bila ambak sana raja, mengko dia tak cekak dia beradu hulu balai tu tetap saja orang panggil duk kejar-kejar siapa kepada patah. Kemudian kijai tu mengait tu maksudnya hilang lah, tak ada kita dulu kalau faham mengait ngak mana halu munai tu maksudnya gaib tu mana tak ada lah, cepat dia lepas tu raja berkata mana kijai putih, dia kata tak ada dah, hilang dah gaib. Mana gaib? Pataning lah di pantai ini. Tu makna satu versi yang lain ialah daripada Petaning. Tu jadi Patani tu begitulah. Patani bahasa kita pun makna pantai ini. Syekh Dr. Fatani dia bawa lah nama dia di belakang tu Al-Fattaning. Di sana barulah dia perasan apabila ada orang Arab mengkritik Fattaning ni atas wazan mubalaghah. Surah mubalaghah makna fatinun tu pun ikan fatin tu. Jadi kalau kita sebut dengan fatin dengan huruf tu jadi ikan cerdik. Jadi kalau dengan tak tu jadi ikan buat fitnah jadi dia mana berubah satu harah je harah yang kalau kita kelatihan ni panggil to kecil to besar kelatihan dia panggil to kecil to besar padahal makna to jadi apabila disedari Fatani membawa masuk orang yang sangat buat fitnah, Syekh Dr. Fatani dengan kepintaran dia dia ubahkan ta kecil tu kepada to dan dibuatkan tasydid jadi Fataning. Jadi makna dia tu dah jauh berbeza dan membawa kepada makna yang sangat baik itu dia panggil tafaul. Dari segi nama tu makna kita kena ambil kira tu. Jadi Fatani asal negerinya. Fatani makna asal negerinya Syekh Dr. Fatani, dan Syafi'i mazhabnya dalam fiqh
yang sangat alim lagi fadil yang lebih di dalam negeri Makkatul Musyarrafah. Dan digelarkan dia sebagai Rabbani. Tu ulama Jawi kita ni tak ada ni. Mana Rabbani ialah anugerah gelaran yang diberikan oleh kerajaan Uthmani, Turki. Pada masa tu masih ada lagi ke. Jadi makna dia dapat gelaran makna Rabbani. Yang jaga-jaga orang dapat mana gelaran begitu. Tapi sini tak ada ni, dia tak bubuh ni. Tu dalam kitab-kitab lain tu ada. Di dalam negeri Makkah Musyarrafah. Jadi maknanya dia mengarang kitab ni tarjumah kitab ni masa dia duduk di Mekah. Dan memanglah orang panggil sepanjang hayatnya yang paling banyak mu'zam daripada hayati makna hadza syekh ini ialah banyaknya di Mekah. Sebabnya dia daripada Fatani umur 17-18 tahun itu serangan kali yang ke-6 daripada kerajaan daripada utara sana yang akhirnya berjaya menakluki negara Fatani Darussalam dulu, satu negara Islam. Mana ketika itu usia Syekh Fatani usia remaja 17 tahun ataupun 18 tahun. Oleh kerana dia ni bintang keulamaan dia tu dah begitu cemerlang dah masa tu, dan dia sangat rapat dengan istana. Sebab tu pihak istana ambil berat tentang dia dan diselamatkan dia, dibawa dia tu maknanya mari ke tanah Melayu kita ni, mula-mula singgah di Pulau Duyun di Terengganu. Duduk tak lama kemudian naik ke Aceh. Di Aceh setahun. Kemudian naik ke Mekah. Kemudian di Mekah makna sepanjang hayat dia duduk di Mekah. Cuma dia kembali 2 kali semenjak daripada dia pergi ke Mekah 2 kali makna Syekh Daud Fatani makna dia kembali ke tanah Jawi ni. Yang pertama di atas jemputan anak murid dia Sultan Safiyuddin wali negeri Sambas. Makna Sambas itu ada kitab Jawi yang menterjemahkan syarah matan Jauharatit Tauhid. Makna dia terjemah serta dia syarah, tapi dia tak sebut nama dia. Tapi dia sebut ulama Sambas. Tu. Jadi ulama Sambas jadi dijemputnya tok guru dia ketika dia dah jadi sultan. Jadi Syekh Daud Fatani pun balik ke negeri bawah angin ini. Kemudian dia ambil kesempatan untuk melawat Fatani untuk melihat suasana dan masih lagi di dalam takluk Jajah Hasyam. Bahkan sampai hari inilah sebenarnya. Tu. Kemudian balik tu dia mari semula untuk berperan fi sabilillah. Maknanya tapi tidak berjayalah. Akhirnya Syekh Daud Fatani dia kembali semula ke Makkah Al-Mukarramah. Dan penulisan kitab Syekh Daud Fatani maknanya berlangsung di sanalah di Mekah, walaupun kitab Jawi sekalipun. Cumanya di akhir-akhir hayatnya Syekh Daud Fatani mengambil inisiatif untuk berpindah ke Taif. Taif dengan Mekah ni jauh juga lebih kurang 2 marhalah sehingga jadi pertikaian siapa kau tidak. Tapi kalau mengikut jalan tu jalan hok bah boleh lalu, makna sampai 2 marhalah. Sebab jalan hok pandok ni bah tak boleh lalu sebab selekoh dia terlalu patuh sangat. Dia makna Taif ni dia supaya kita ni supaya jalan ke gerik lah bahkan lebih patuh lagi. Jadi kita boleh bayangkan macam mana Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah pergi ke Taif berjalan kaki kita naik kereta naik kereta pun moga jalan dia tu makna dia jadi ambil masa lama juga lebih daripada sejam lah. Mana kalau jalan pandok tu dia mau kata tak sapa 2 marhalah jadi isu dia nya kalau keluar daripada Mekah tak kira orang Mekah ataupun luar daripada Mekah wajib kena tawaf wada'. Itu jadi timbul isu implikasi hukumnya. Sebab itu perkara itu dibincangkan. Tapi hok jalan bah tu memang sapa 2 marhalah sebab bah tak boleh nak ambil jalan hok pandok ni. Sebab kona patuh sangat tak ada nak kona tak ada nak ambil said. Tu. Jadi orang tanya kepada Syekh Daud Fatani makna apa molek-molek dah duduk Mekah tapi beralih ke Taif. Sehinggalah beliau makna wafat meninggal dunia. Jadi mana beliau menjawab bahasanya dia nak jaga satu orang panggil makna situasi mana kalau duduk di Mekah ni makna dia jadi dah terlalu biasa dengan Mekah, dengan Masjidil Haram, dengan Kaabah. Dia takut kehilangan perasaan haibah, rasa haibah kepada Masjidil Haram.
hilang perasaan rasa hebat. Memanglah orang-orang Mekah lagu mana ni? Orang Arab lagu mana ni? Dia nak kecek belawak kau, nak kecek sumpah dusta, biasa aja bagi dia ni. Kalau nak suruh beli barang, bismillah dulu. Ajar kita bismillah. Bismillah. Untuk masyi, untuk nak kita beli dia. Dia begitu mudah. Sedangkan kita orang Jawi ni, beringat sangat-sangat. Pesan lah. Mekah ni jangan mulut celupa lebih daripada masuk ke hotel ni. Sehingga bila Allah balik siapa jodoh, dia kata ni jodoh dah ni, bukan Mekah dah. Masuk boleh lah, nak pelepah angin, nak kecek uduk. Sebab begitu tahap orang panggil, maknanya kita ni, maknanya kita takut Mekah ni. Sebab kita rasa haibah. Kita tengok Kaabah, kita tengok Masjidil Haram, kita duduk di bumi haram ni. Ada suatu perasaan, rasa izzah. Jadi Syekh Dafatah ni dia ni, itulah makna orang yang sangat seni, yang sangat halus jiwa dia ni. Orang yang sangat lembut hatinya, itulah hati yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hati yang paling disukai oleh Allah Taala ialah al-yanuha, hati yang paling lembut. Nah, hati yang lembut ni dia boleh merasai makna-makna yang halus. Nah, hati kita yang kasar ni orang hati yang terlalu kasar sebut neraka pun dia tak takut. Nah, ni maksudnya dia boleh tangkap makna-makna yang begitu halus. Nah, makna dia begitu saya ke makna rasa haibat kepada Kaabah tu. Lalu dia mengambil inisiatif. Kalau kita kira dari segi kira-kira zahir ni, jadi ambil jalan merugikan lah. Duduk di Mekah, duduk di Masjidil Haram, beroleh ahli semaya di Masjidil Haram ni. Tapi dia melihat sesuatu yang lebih daripada itu yang orang lain tak nampak ni. Rasa haibat terhadap Kaabah ni, ramai orang biasa pergi Mekah biasanya ni. Tu dah jadi biasa je. Mana kita tak ada gapo, mana tak ada perasaan itu jadi tawar, tu rugilah ni. Jadi bila kita hilang rasa, orang panggil rasa izzah, rasa haibah kepada suatu benda yang sepatutnya kita rasa haibah, itu makna rugi. Jadi dengan sebab itulah dia berpindah ke Taif. Jadi kalau berpindah ke Taif, jadi untuk nak mengunjungi orang panggil Masjidil Haram itu ambil masa yang agak lama lah ni. Dan itu akan mengekalkan perasaan rasa haibah kepada Kaabah itu sendiri. Dan akhirnya ni beliau wafat di Taif, dan akhirnya mayat dia dipindahkan di Mekah juga, iaitulah oleh cucu saudara dia, itulah Syekh Nikmat Kecil. Nah, Syekh Nikmat Kecil, Syekh Ismail Ad-Daudi. Ad-Daudi itu maknanya dibansurkan kepada Syekh Dafatah ni lah. Syekh Ismail bin Muhammad ni. Itu pengarah kitab Mata'in al-Badrain. Nah, kerana pada malam yang kebesokan harinya tentera Wahabi itu akan membongkarkan kubur Syekh Dafatah ni. Sebab masa tu tentera Wahabi duduk tengah mengamuk ke. Sebab dia nak tutup masalah orang panggil duk puja kubur ni. Tu. Tapi orang panggil kadang-kadang benda tu mengatasi orang panggil huk matlamat makna siapa menyebabkan orang panggil memudaratkan. Jadi dibongkarkan kubur para alim ulama ni. Jadi Syekh Nikmat Kecil pada malam tu dia bermimpi. Ini ada dalam buku yang ditulis oleh H.W. Saghir Abdullah. Itu salah seorang daripada orang yang daripada keturunan Fatani lah, darah Fatani. Dia banyak tulis tentang ulama-ulama Fatani. Jadi dia mimpi jumpa dengan Syekh Dafatah ni. Syekh Dafatah ni suruh alih kubur dia kepada tempat yang tidak disangkakan. Lalu Syekh Nikmat Kecil pergi ke Taif. Maksudnya dia bongkar, dan tujuan cerita ni nak rayak tentang karamah waliullah selepas daripada mati. Tu dia mana cerita ni dibongkar ni. Bila Syekh Nikmat Kecil makna bongkar kubur Syekh Dafatah ni, mayat dia masih utuh seperti saat kali pertama meninggal dunia. Sepatutnya mayat tu dah hancur lebu lah dengan kadar masa dah sekian lama tu. Lalu dipindahkan, dia letak orang panggil di hadapan rumah dia. Tapi tangga rumah dia nak tempat yang tidak disangka ke kubur. Itu mengikut cerita dalam buku tu lah. Itu setengah daripada menunjukkan Syekh Dafatah ni setengah daripada waliullah. Sehingga orang panggil selepas daripada dia mati pun makna ada berlaku keramat, dan keramat dia ni banyak yang disenaraikan, ditulis macam Allah yarham tu kenali kita lah. Hasil daripada cerita yang bersambung mulut. Jadi kalau tak ada orang tulis, tak ada lah. Tapi apabila dah ada orang tulis, tu makna adalah catat tanya. Tu. Tapi benda ni tak perlu dipertikaikan, tak perlu baloh benda tu tak saya percaya pun tak ada apa Tapi mana kita bersengga baik kepada orang yang menceritakan itu yang mengambil cerita tu daripada mana orang yang mana yang akhirnya sampai kepada syahidul waqa'ah, orang yang benar-benar menyaksikan
orang panggil peristiwa ketubah kan, seperti cerita kiamat tok kenal itu dia berlaku atas jalan mutawatir, maksudnya ialah masyhur. Maksudnya maklum indan nas, mana orang tahu berlaku bukan cerita-cerita yang orang panggil yang gharib. Tu gharib nan kita dengar tu memang orang duk pakat cerita ni dan diambil daripada sumber-sumber mana yang dipercayai. Lagi beberapa banyak menterjemahkan kitab daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu rahimahullah taala. Makna seperti kitab Minhajul Abidin, ana baca bahasa kaget tapi tu tertutup itu di antara kitab yang paling banyak ana baca selain daripada mula-mulanya kitab Faridatil Faraid, sehinggalah dia jadi lebut lepeh dah. Tak boleh nak baca dah kitab tu. Kemudian jadi dah selepas daripada Faridah Faraid, kitab Minhaj lah paling banyak ana mengajar. Mana banyak tepatlah. Tu. Itu juga terjemah daripada Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani menterjemahkan kitab Arab kepada bahasa Melayu. Zaman dia tu tidak ada kamus. Tak ada kamus. Kalau kita orang sekarang terjemah, kalau Ustaz Abdullah terjemah kita Arab kamu itu tidak pelik kerana terlalu banyak bantu tapi cuba kita bahayakan macam mana. Tentulah semestinya dia seorang yang pakar bahasa Arab dan pakar bahasa Melayu. Kalau tidak benda ni tidak mungkin berlaku tak ada orang yang boleh terjemah masa tu. Zaman dia adalah faridu zaman ni. Zaman Syekh Daud Fatani dia lah faridu zamanihi. Begitu juga Syekh Ahmad Fatani, generasi yang mana generasi cucu lah kepada Syekh Daud Fatani itu juga adalah faridu zamanihi, adalah orang nombor satu zaman dia tu. Wa nafa'ana bihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, dengan Syekh Daud Fatani dan juga terjemah kitab dia dan pun kitab-kitab dia. Bihi bi Syekh Daud Fatani pun boleh, ataupun makna madzukira min kutubihi, mana apa yang tersebut daripada kitab-kitabnya. Wa barakati ulumihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dengannya dan juga keberkatan ilmu-ilmunya. Dan begitulah makna kita melihat keberkatan, tanda-tanda, gejala-gejala yang zahir daripada keberkatan mana ulama-ulama silam, termasuklah Syekh Daud Fatani. Amin. Mana istajib doa ya Allah, perkenankanlah akan doa kami. Itu peringatan pada cetakan ini kami ada tambahkan pada tepinya kitab Kashful Ghammah pada menyatakan kelakuan orang mati dan hal hari kiamat, iaitu karangan Al-Alim Al-Alma Syekh Daud Fatani juga bin Abdullah Al-Fatani. Qala musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Kumulai terjemah ini dengan nama Allah itu terjemah serta dengan takdir dia dah Ini bismillahirrahmanirrahim tu kalau kita nak takdir dia saja pun banyak takdirkan dia punya muta'allaq jadi muta'allaq bagi ba pada bismillah itu, karena ba tu harfu jalri al-asli, maka dia berhajat salah satu daripada kepada muta'allaq jadi muta'allaq kerana raja ni dia tidak boleh menyempurnakan makna pada diri dia sendiri. Itu kita belajar dari asas dalam ilmu nahwu kerana dilalah huruf ini ialah pada yang lain daripada diri dia, tidak sebagaimana fi'il ataupun isim isim fi'il ni dilalah dia kepada makna fi nafsih, pada diri dia tu. Jadi dengan sebab itulah ada takdir mana takdirat, dan takdir itu melibatkan muta'allaq. Jadi muta'allaq bagi ba pada bismillah itu dia banyaklah, ada 8 lah semua. 4 muqaddam, ada 4 yang muakhir tapi di antaranya orang duk kira juga tentang afdaliyah. Maka kalau nak kira afdaliyah, maka yang muakhir itu ataupun mutaakhir itu lebih afdal, supaya dia mutabaqah dengan hadis kullu amri dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Maksud supaya bismillah itu betul-betul duduk mula-mula walaupun dalam bentuk muta'allaq pun biar yang terakhir. Dan fi'il itu lebih afdal, dan muakhir fi'il lebih afdal daripada isim, kerana fi'il lebih banyak kandungan makna dia kemudian fi'il itu dia ada am ada khas. Jadi takdir muta'allaq, muakhir, fi'il, khas, muakhir, itulah yang terbaik. Dan ini setengah daripada takdir ku mulai terjemah ini, mana abtadi'u, aku mulai tu. Jadi abtadi'u tu, mulai itu maksudnya dia panggil umum, dia tidak khusus. Yang khususnya aku baca,
aku tulis. Itu makna khusus. Nah, jadi aku mulai terjemah ini dengan nama Allah Tuhan yang amat murah. Tuhan yang amat murah, terjemah kepada Ar-Rahman, kita ambil sikit-sikit je lah. Makna Tuhan yang amat murah, yakni Al-Mun'imu bi Jala'il Ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar. Nikmat yang kasar-kasar, nikmat yang dapat diindera, yang dapat diihsas, yang dapat diidrak dengan mana-mana salah satu daripada hawasil khams, mana panca indera kita. Itulah penglihatan, pendengaran, pecium, pekecap dan juga perasa yang ada pada seluruh permukaan kulit tubuh badan kita. Itu 5 hawas. Salah satu daripada asbabi ulumil hawadis. Salah satu daripada sabab kepada ilmu-ilmu hawadis. Dia ada 3 ni, sebab ilmu kita ni ada 3. Yang pertama al-khabarus sadiq. Al-khabarus sadiq itulah al-khabarul mutawatir. Khabar yang mutawatir sudah tentu Al-Quran seluruhnya, semuanya kedatangannya secara mutawatir, itulah qiraat yang 7. Mana kedatangan di atas qiraat yang 7 itu secara mutawatirah. Kemudian lebih daripada tu adalah secara ahad, sama ada masyhur ataupun gharib, mana syadz, 4 yang terakhir, 14. Jadi dan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir, itu adalah khabarus sadiq. Itu yang pertama. Yang kedua ialah al-aqlus salim, sabak kepada ilmu hawadis ini. Dan yang ketiganya ialah al-hawasul khamsil as-salimah. Makna panca indera yang 5, makna yang sejahtera. Itu 3 masdar, tempat ambilan bagi ilmu kita hawadis. Tu. Jadi Tuhan yang amat murah, tu Ar-Rahman itu, Allah itu nama bagi zat. Allah tu sendiri, dia panggil khas pada makna dan khas pada lafaz. Khas pada lafaz tak boleh sekali-kali, mamnu' mutlaqan diletakkan nama apa-apa ataupun siapa-siapa. Tu. Tu dalam kitab gapo? Ada dia cerita tentang ada orang letak nama Allah. Ada kitab gapo? Kitab Jawi rasa. Tak ingat dah. Ada satu kitab dia ceritalah, maka berlaku malapetaka lah kepada dia. Tu. Allah dia khas pada makna, khas pada lafaz, makna tak boleh dikongsikan nama Allah Ta'ala dengan suatu yang lain. Yang kedua khas pada makna dia zat yang wajib ada. Makna zat yang wajib ada. Ar-Rahman, ni nama sifat. Allah Ta'ala buat sifat kepada Allah, 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman sebagaimana saat ni Al-Mun'imu bi Jala'il Ni'am. Dan dia seumumnya orang panggil latah, mana sasaran dia, muta'allaq dia kepada semua makhluk. Murah Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Dia khas pada lafaz dan am pada makna. Khas pada lafaz juga perkataan Ar-Rahman tidak boleh dikongsikan dengan yang lain. Tak boleh kita nak letak nama seorang itu makna Rahman, tak boleh. Seperti Allah Ta'ala juga. Sebab dia khas pada lafaz. Malaikat kita mana jadikan dia mudhaf fi'il, mana Abdur Rahman, tak apalah. Tu. Makna dia umum. Mana? Sasaran muta'allaq dia tu makna luas, semua makhluk. Kerana makna Rahman itu, pemurah itu ialah beri dengan tidak tilik kepada siapa yang diberi. Ada ke tidak makhluk yang sifatnya begini? Jadi kalau tidak ada bermakna pemurah makhluk itu ialah majazi. Tidak sengoti hakiki, tidak. Allah Ta'ala orang kafir, orang lawan dia pun dia bui juga. Kita makhluk ni murah kepada siapa dia? Kroning. Murah kepada aqarib kita. Cahaya lain-lain lah. Tapi kalau musuh kita, orang kita tak berkenal, titik habuk tak bertitik. Itu bukan murah lagi tu. Jadi makna murah Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Tapi Ar-Rahim, Al-Mun'imu bi daqaiqin ni'am. Tuhan yang memberi dengan nikmat yang halus-halus. Nikmat yang halus ialah nikmat yang tak mampu dicapai oleh 5 indera saat ni. Maka itu nikmat yang halus. Maka ini khusus kepada orang beriman sahaja di akhirat kelak. Ar-Rahim dia khas pada makna tapi umum pada lafaz. Kalau kita nak letak nama seorang itu Rahim boleh. Tanpa kita sandarkan Abdur Rahim, tak apa. Rahim saja pun boleh. Rahman tak boleh. Sebab dia khas pada lafaz. Ar-Rahim dia khas pada makna, umum pada lafaz. Lafaz dia tu boleh dikongsikan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu dua-dua, lafaz dan juga makna dia khas berlaku. Dia terjemah ni, ia amat murah lagi amat mengasihani, yakni lil mukminin, bagi orang yang beriman. Wa bihi nasta'in, dengan Allah Taala sahajalah kami minta tolong. Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu teknik hasar. Teknik hasar maknanya
dengan menyebutkan orang panggil laras bahasa. Teknik hasar ini salah satu daripadanya ialah dengan passing atau pepalingkan daripada orang panggil laras bahasa yang asal. Laras bahasa yang asal, biasanya dia akan orang panggil sebut fa'il, fa'il, maf'ul, begitu dulu. Barulah pergi kepada muta'allaqnya, tu. Dengan hurufnya, tapi sekarang wabihi nasta'in, memberi kesan ifadatul hasri. Mana dengan Allah Ta'ala sahajalah, dengannya dengan Allah Ta'ala sahajalah yang kami minta pertolongan. Apa yang kita sebut ini adalah sebagai nak mengajar hati kita. Sebab itu dalam agama Islam kita ada konsep mengatik, meratibkan. Orang panggil mendawam makna menyebutkan kalimah itu berulang-ulang kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebut tu dapat pahala sebab dia zikir. Dia ada ibadah. Dalam masa yang sama dari segi falsafah makna fungsi peranan dia ialah nak terjah hati, nak ajar hati. Bila kita dah kata subhanallah, 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 maka kita dah tarbiyah untuk memahami ataupun menangkap makna. Tapi apabila kita biarkan hanya mengalir pada perkataan itu, mengalir pada lidah tanpa hati kita berperanan, maka dia jadi zikir lidah sajalah, dapatlah pahalanya. Cukup dengan terma dan syarat dia. Tapi kesan tarbiyahnya tidak ada lah. Kesan tarbiyahnya tidak ada. Jadi kita hajar menhayati. Bila kita sebut, cuba kita hayati selalu. Sudah tentulah dia jadi sangat beratlah pada permulaannya. Makna kita ajar kita untuk sentiasa fokus apa yang kita sebut. Sehingga menjadikan kita tu benar dengan perkataan kita. Allahu Akbar. Itu ikrar kita dalam semaya sokmo-sokmo. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita belok selalu dengan Tuhan. Maknanya kita tak benar pada ikrar kita. Tu. Jadi itu maknanya hanya sebab inilah orang panggil apa nama sebahagian daripada orang panggil kesan ataupun samaruh kepada ajaran tauhid. Ucapan-ucapan kita itu seorang yang bercakap itu dengan kefahamannya tentang tauhidullah, maka percakapan dia itu melambangkan maksudnya bila wabihi nasta'in, itulah akidah tauhid. Dengan Allah Ta'ala sahajalah kami minta pertolongan. Jadi kalau kita ucapkan itu dengan penuh penghayatan, itulah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadikan kita sangat benar dengan Allah Ta'ala, dan itulah akan mendapat perhatian Allah Ta'ala. Makna bila kita faham dan kita benar dengan apa yang kita kata, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, kebenaran hati kita dengan ucapan kita, perbuatan kita itu tidur kita benar. Macam mana apa saja yang kita buat tu makna benar dengan Tuhan, makna benar dengan Allah Ta'ala, makna benar dengan syariat Allah Ta'ala. Benar orang panggil dari sudut menyerahkan semua itu untuk Allah Ta'ala, maka itulah kita akan menjadi rapat dengan Tuhan dan kita mendapat inayah, makna perhatian sangat berat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi khaliqil asya'i ala ghairi mithalin fatihi abwabil maqal. Segala puji bagi Allah, semua puji bagi Allah Ta'ala, makna mukhtassun, tertentu hanya bagi Allah. Makna yang berhak terima puji hanya Allah, kerana yang dipuji itu ialah yang sempurna. Maka tidak ada yang sempurna dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu segala puji tak kira sebanyak mana pun puji. Afradul hamdi itu terlalu banyak. Itu makna la tuhsuha, makna mung tak boleh nak bilang, makna afrad dia tu. Cuma nak jadi tak banyak gak, kita kena cetung sipu buat orang panggil bahagia dia. Bahagia dia makna puji khaliq, bagi khaliq puji, tu dia jadi tak banyak lah. Jadi semua afradul hamdi tu akan masuk dalam tu belakalah. Sama ada masuk dalam bahagia puji khaliq bagi khaliq, khaliq bagi makhluk, makhluk bagi khaliq, makhluk bagi makhluk. Mana apa saja puji atau makna afrad dia tu tak mampu kita nak hitung, terlalu banyak. Allah mana Tuhan yang menjadikan bagi segala perkara atas ketiadaan bandingan. Ketiadaan bandingan makna tak ada plan, tak ada sampel, tak ada model. Tu ala ghairi mithal, tak ada contoh, tak ada misal, tak ada sampel. Tu lagi Tuhan yang membukakan bagi beberapa pintu perkataan. Fatihi abwabil maqal, maksudnya yang kita boleh bercakap ni kerana Allah Ta'ala beri kepada kita al-fath.
Al-Fathu itu merujuk kepada ilmu faham, babul fahmi, babul almi, dan ni babul maqal. Mana kita boleh bercakap, Tuhan buka pintu perkataan. Kalau tidak kita tak boleh nak bercakap dengan percakapan yang indah-indah. Tu. Lagi pula manihi, ya atah kepada khaliqi belaka. Sebab tu kita baca baris bawah. Alhamdulillahi khaliqil asya. Khaliqil asya manihi asbabin nawal mulhimi jawabis sual. Itu setengah daripada bahagian ilmu batin macam Quran lah iza samaa'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat atau wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sepatutnya qalaka qalak. Allah Taala sini mana hazafkan huruf kaf. Mana khitab itu kerana meraihkan rawi, mana huruf yang terakhir bagi sesuatu ungkapan itu. Ini kita sedar dengan mana mani asbabin nawal mulhimi jawabis sual. Tu. Quran pun lagu tu dalam hadis pun ada juga passion lagu ni. Ini meraihkan bagai-bagai daripada tafanum pada ilmu badik, yakni kesenian dari segi bahasa, bunga-bunga bahasa. Setelah meraihkan orang panggil kaedah-kaedah yang asasnya dari segi nahwunya, ma'aninya dan juga fasahahnya baru boleh pergi kepada sini tu. Ni dia panggil aksesori. Lagi Tuhan yang memberi bagi beberapa sebab pemberian. Asbabin nawal, sabab kepada pemberian. Manih, mana manaha, mana manih, mana yang memberi asbab mana jale pemberian Allah Taala. Segala sesuatu itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada jale dia, asbab dia. Jadi Allah Taala yang memberikan asbab. Tu. Allah Taala memberikan sesuatu perkara itu dan juga memberi asbab kepada perkara tu. Pemberiannya itu berbentuk ilmu, harta benda, rezeki makna makan jadi ada asbab. Asbab tu Allah Taala manih. Allah Taala manihun. Allah Taala lah yang memberikan asbab tu. Asbab kepada pemberian dia. Tu. Sebab Allah Taala menjadikan kita itu orang panggil pada dasarnya, pada umum ialah atas jalan asbab. Lagi pula yang menilhamkan jawab bagi soal. Mulhim, mana Tuhan yang memberi ilhamkan jawab bagi soalan-soalan. Setiap orang yang boleh menjawab apa-apa saja soalan itu kerana Allah Taala yang ilhamkan kepada dia. Jadi itu menjadikan kita mustahak bagi kita untuk orang panggil banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang panggil sifat-sifat pemberian nikmat ini, inilah nikmat-nikmat yang besar. Dengan sebab itu maknanya wajib kita bersyukur. Kaedah dia nikmat wajib kita bersyukur. Bersyukur itu kita gunakan pemberian Allah Taala itu mengikut apa yang Allah Taala mahu kita gunakan. Macam mana? Itu konsep yang paling asas kepada bersyukur dengan nikmat Allah Taala. Ahmaduhu subhanahu ala jami'il ahwal. Ini muallif dia berpaling pula dia panggil rang yang kedua dalam puji dia kepada Allah Taala. Yang pertama dalam bentuk jumlah ismiyah alhamdulillah. Kemudian dia double macam budak-budak sekarang lah nak burger double special double ini makna dia double kan. Dengan jumlah fi'liyah pula ahmaduhu subhanahu ala jami'il ahwal wa atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil bukur wal asal. Aku memuji akan dia Allah Subhanahu maha sucinya daripada endaqaiqin naqais, daripada debu-debu kekurangan atas sekalian kelakuan. Mana sekalian kelakuan agak dia? Diri, tidur, menyenggih, naik motor, naik kereta Jadi puji Allah Taala tu dah pada Bukan makna puji tu makna kita duduk cokoh, duduk relax atas, barulah kita tidur Naik motor bela-bela puji, bukan duduk menyanyi dak terangguk-angguk duduk menyanyi budak-budak muda biasalah gitulah duduk atas mana happy-nya dia bawa motor happy gembira untuk bela-bela duduk menyanyi. Alangkah indahnya sekiranya ditabdilkan itu Al-Imam Ghazali disebut dalam Minhaj dia bila nak berkecek benda yang sia-sia makna gantikan dengan tasbih dan juga zikrullah tu.
Jadi maknanya puji Allah Ta'ala tu dalam bentuk kata-kata. Tu makna kalau takrif puji, kita pergi takrif tu dengan bil qaul, bil af'al, dengan anggota. Perbuatan kita tu adalah memuji Allah Ta'ala. Perbuatan kita tu makna duk puji Allah Ta'ala. Apa dia duk puji Allah Ta'ala? Buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha, tu kita duk puji Tuhan lah. Jadi dengan sebab itulah ahmaduhu subhanahu wa ala jamil ahwal. Di atas kia mana semua kelakuan. Kelakuan itu perbuatan kita, perkara yang berlaku kepada kita, benda yang menguntungkan kita, merugikan kita, apa saja, makna dapat manfaat kau, dapat mudarat kau, semua tu dalam keadaan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mudarat pun masih lagi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ada banyak. Kalau kita kira dengan bersangka baik kepada Allah Taala, atau akan beri kepada kita, orang panggil beri nampak kepada kita hikmah-hikmah daripada kejadian. Tapi bila kita bersangka buruk kepada Allah Ta'ala, kita akan buta daripada melihat kebaikan-kebaikan daripada tu. Itu makna kalau dalam ilmu tasawufnya, itu bahagian tafwid, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat pasangan orang-orang muda, dia dapat pasangan yang dipilih oleh ibu bapa, dia tak berkenan, dia malah baloh. Mana dia anak yang baik, dia malah baloh ibu bapa dia terpaksa terima pilih ibu bapa. Tapi dia tak berkenan bila dah kita dapat, dah jadi pasangan kita, dah dapat anak ke misalnya cacat ke gapo, itulah yang terbaik Allah Taala pilih kepada kita. Wajib kita kena bersangka baik begitu. Itu adalah asas perhubungan kita dengan Allah Taala, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang berlaku kepada kita sebenarnya baik berlaku. Tu. Maka dengan sebab itu orang itu akan berada pada kedudukan yang Allah Taala sendiri sebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu siapa dia tu? Itu min auliyaillah. Tak serabut perut serabut ni benda akan datang kita duk bimbang, duk takut. Benda sudah dah kita duk kecewa, fras. Makna sedih. Sebab tak dapat ataupun kena musibah kena samai Jadi kita moyok sepanjang hari-hari tu jadi pun hubungan kita dengan makhluk dan dengan Allah Taala. Apa yang berlaku kepada kita dalam bab rezeki ke berapa, dia akan berkesan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedih misalnya kita kerugian ataupun kena tipu ke berapa, kena musibah, kena mudarat, kita jadi nak ibadat pun jadi malah tu bantu mana benda tu kita kena bakilah jangan siapa terjejas. Itulah imtihan daripada Allah Taala. Tuhan nak tahu kalau kita dah kena teruk begitu musibah, bagaimana tu kita dengan dia. Jadi di atas semua ahwal mestilah kita tu memuji Allah Taala, dan aku taubat kepadanya, maknanya kembali kepadanya, dan aku minta akan dia akan Allah ampun pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Taubat ni kena selagih, sebab dosa kita buat selagih. Dosa ni kita selagih, buat selagih. Bila-bila nak kita pak molek pun ada dosa juga bertepuk dengan dosa juga. Maka bertaubat pun kena selagih juga. Istighfar kena selagih juga. Bahkan orang panggil kena banyak bukan saja orang panggil untuk pengampunan dosa kita, bahkan orang panggil untuk kita dapat kalau tak ada dosa pun kita akan dapat pahala. Tu. Pagi-pagi dapat betul-betul maksudnya ialah sentiasa duduk dalam keadaan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia taubat dengan istighfar ni dia lain sikit. Power dia, sisi dia lain. Taubat tu sisi dia lebih besar daripada istighfar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-kabirul muta'al. Dan aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan. Naik saksi ataupun bersaksi. Itu syahadah itu makna dia panggil makna ijmal. Perkataan syahadah itu makna dia tu ijmal, mujmal. Jadi naik saksi, aku bersaksi. Jadi kalau kita tanya, tak usah kata tanya budak, tanya orang dewasa, orang tua pun, Gabriel naik saksi, bersaksi, tak boleh nak oyak lah. Sebab perkataannya adalah mujmal. Maka dengan sebab itulah ulama mentafsirkan dia dengan perkataan yang mufassal. Mana asyhadu itu syahadah tu dengan makna i'tiraf, dengan makna tasdik. Itu makna-makna ke bang? Dengan makna tasdik, dengan makna nombor satu sekali ialah dengan makna al-ilmu. Sebab perintah Allah Taala dalam bab mengenali Allah Taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dengan makna a'lamu an la ilaha illallah. Kemudian dia naik lagi makna dia a'tarifu, aku i'tiraf an la ilaha illallah. Mana uqinu, aku yakin.
usaddiqu, aku tasdik dalam hati alla ilaha illallah. Itulah dipanggil perkataan yang mufassal, yang makna dia tu spesifik, dia panggil makna dia tu makna tertentu. Tertentu tu maksudnya orang faham. Nah, jadi kalau naik saksi, gapo dia naik saksi? Kalau kata naik taksi, orang faham lah. Nah, macam kita kata menghilangkan najis, faham? Mengangkat hadas. Nah, mengangkat hadas benda yang maknawi ni. Hak tu dia bukan makna tapi hak tu makna nak raya perbandingan makna yang mudah ataupun payah kita nak faham. Naik saksi, bersaksi tu macam mana? Tu. Perkataan itu kita dah biasa guna dah nah. Cuba makna dia tu. Kemuncak dianya ialah ubayyinu at-tabyin. Asy-syahadah itu dengan makna at-tabyin. Tabyin maksudnya ialah ubayyinu alla ilaha illallah, maksudnya menyatakan bil jawarih, dengan anggota, merealisasikan alla ilaha illallah. Itu dengan tindakan-tindakan kita. Bahawasanya tiada Tuhan yang sebenarnya layak disembah melainkan Allah, hal keadaannya tunggal. Hal keadaannya tunggal. Wahdahu la syarikalah. Tunggal pada kerajaannya, tiada yang menyengutui baginya bagi Allah Taala. Betul kata wahdahu la syarikalah itu ialah isyarat kepada wahdaniyah Allah Taala pada af'al. Itu bahagian yang terpenting dalam pengajian sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Taala pada perbuatan. Sebab syirik pada zat itu jarang berlaku kepada orang Islam. Sebab orang Islam tak sembah dah. Orang panggil mana syirik dari sudut zat, bahawa menganggap ada zat lain tu jadi Tuhan juga seumpama Tuhan ataupun makna Tuhan tu bersusun daripada banyak juzuk. Jadi yang berlaku masalah tauhid ini wahdaniyah biasanya ialah dalam bab wahdaniyah Allah Taala pada af'al. Masalah orang panggil sihir percaya ke bang itu semua dia masalah itulah berlaku masalah af'alullah, ketauhidan pada af'alillah. Maka wahdahu la syarikalah itu isyarat kepadanya. Makna tunggal bersendirian Allah Taala pada kerajaannya, tidak berkongsi, tak ada orang mana rakyat kongsi dalam pentadbirannya. Tiada yang menyengutui baginya bagi Allah, yang amat kebesarannya al-kabiru, lagi yang amat ketinggian, makna al-muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-jami'u li sifatil kamal wal jamali wal jalali. Dan aku naik saksi bahawasanya penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah hamba Allah Taala dan rasulnya, rasul Allah yang menghimpunkan ia al-jami', salah satu daripada nama Nabi, mana al-jami', yang menghimpunkan ia bagi segala sifat kamal, yakni kesempurnaan, dan jamal, yakni keelokan. Mana sifat kamal maknanya kamal, makna sempurna, dan juga jamal, keelokan. Maksudnya sebuah kepada makhluk Nabi ni al-jami'. Nabi ni digelar sebagai al-jami'. Limadha? Kerana apa? Kerana Nabi ni menghimpunkan segala sifat-sifat yang terbaik. Sifat-sifat yang terbaik itu diklasifikasikan sebagai sifat kamal. Sifat orang panggil kamal makna sempurna dan juga jamal, kecantikan. Apa-apa sifat yang kita bahasakan sebagai kesempurnaan. Dan orang panggil jamal makna keelokan, makna comel. Itu makna dihimpun, nama berhimpun pada Nabi. Ada berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalal yakni kebesaran, makna tiga, kamal, jamal dan juga jalal. Maksudnya jalal mengikut orang panggil makhluk lah, bukan jamal sebagaimana jalalullah, tidak. Tu. Ini dengan menisbahkan kepada makhluk. Mana sifat kebesaran seperti kedudukan, kebesaran ini biasanya gejala kebesaran ini biasanya ada pada jawatan-jawatan lah, makna raja, menteri-menteri, tu. Tapi Nabi sendiri adalah raja, tapi makna kebesaran Nabi itu sendiri wujud tu bukan semata-mata kerana dia tu jadi raja tu, tidak. Itu ialah sifat yang disifatkan Nabi itu begitu. Al-Jami', Nabi itu Al-Jami' sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ala mamaril ayyami wal layal. Telah memberi ini bukan telah memberi, betul. Telah memberi oleh Allah Taala akan rahmat. Jadi kalau Rasulullah
Kalau para sahabat radhiyallahu anhu makna betul lah telah memberi. Tapi kalau lain daripada tu ialah dia panggil masuk dalam jumlah du'aiyah. Kerana jumlah du'aiyah ni juga dibawa dalam bentuk fi'il madhi. Barakallah, ja'alakallah wa iyana. Tu maknanya dalam bentuk ra'akallah, dalam bentuk fi'il madhi. Jadi kitab-kitab lama dia tetap menterjemahkan dengan makna telah. Tapi sebenarnya dengan makna mudah-mudahan. Tapi hak Allah Ta'ala, hak Nabi ni tak apalah. Memang telah ni benda yang sudah pasti dah. Tu. Mudah-mudahan ni benda yang belum pasti lagi. Telah memberi oleh Allah Ta'ala akan rahmat, itu maklum. Selawat itu daripada Allah Ta'ala, masdar daripada Allah Ta'ala, makna dia ialah rahmat. Dan salam atasnya, salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam Nabi di atas Nabi ni dengan makna sejahtera Nabi daripada perkara yang ditakuti di atas umat dia. Gapo dia perkara yang dibimbangi ditakuti oleh Nabi berlaku di atas umat dia, itulah masuk neraka lah. Jadi Nabi ni makna sejahtera, makna selamat daripada, tentu selamat, garanti selamat daripada neraka. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi pun maklum juga dia ada 3 bab. Bab zakat itu Bani Hashim Bani Muttalib. Bab puji, bab puji itulah kullu mukminin taqiyyin. Semua orang yang bertakwa semua orang beriman yang bertakwa kepada Allah Taala. Makna dan dalam bab doa kullu mukminin walau asian. Semua orang yang beriman sekalipun dia berdosa. Bahkan orang berdosa lah lebih mustahak untuk didoakan dia. Kalau kita kira di sini dia masuk dalam bab selawat ni, makna halaman syiakul kalam itu menunjukkan ini dalam bab doa. Tu. Dan segala sahabatnya. Tetapi apabila didatangkan sifat baginya, maka dia jadi khusus mengikut sifat itu. Misalnya dalam kitab kan mana wa alihi al-abrar misalnya. Itu makna tertentulah mereka itu. Dan segala sahabatnya akan sebagai selawat dan juga salam yang berkekalan, keduanya atas berkekalan segala hari dan malam. Sebagaimana berkekalan hari dan juga malam, maka selawat tu pun lagu itulah juga. Ibarat ini macam-macam lah. Tapi semuanya nak rakyat kata selawat yang daiman, makna selawat yang berkekalan selama-lamanya. Selawat kau Nabi ni Allah Ta'ala selawat, baik kita selawat pun maknanya selama-lamanya. Wa ba'du itu adalah uslub intiqali. Falamma kanat sanata 1240 min al-hijratin nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wassalam. Dan adapun kemudian dari itu, kemudian daripada al-basmalah, alhamdulillah, mana selawat dan juga salam, ini adalah orang panggil sunnah Nabi apabila bercakap di hadapan khalayak ramai. Maknanya bismillah, ni khutbah kitab, dia panggil khutbah kitab, khutbah kepada khutbah. Kalau orang berkhutbah, makna khutbah kepada khutbah dia, itulah bismillah, makna alhamdulillah, selawat dan salam, kemudian amma ba'du ataupun wa ba'du, wa tu ganti kepada amma. Dan orang yang mula-mula mengucapkan kalimah amma ba'du itulah Nabi Daud AS, diteruskan oleh Nabi, bermakna jadi sunnah Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dari itu, kemudian daripada perkara ini, maka jawab rabitah jawab kepada adapun tu harfu syarat. Maka tatkala adalah pada tahun 1254. 1454. 1443. Tolak. 1443. Tolak dengan 1250. Jadi tak sampai 200 deh. 43 berapa? 187. 187. 187 197. 187 tahun. Tu. Dengan tahun kita sekarang ni. Daripada hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Haja qalbi wa mala fikri an alqutakum su'alatin qaddurari wal jawahir wa jawabatin kallali manzumatan fi silkil basair fil silkil abairi wa kam min furu'in nafisatin syar'iyatin kathiratil lil fawaidil mardiyah
minal kitabainil azimaini fatawa syamsil millati waddin umdatil fuqaha'il wal muhaqqiqin al-allamati syekh Muhammad Ramli wa kitabi kashfil litam an as'ilatil anam lil allamatil muhaqqiqi minal mutaakhirina Husain bin Muhammad al-Mahalli rahimahullahu taala. Jadi tatak kala tatak kala tahun 1250 1254 ni lah saat ni tu 1554 daripada hijrah Nabi, maka bergeraklah hatiku. Haja bergelombang, makna bergeraklah hatiku, bergerak-geraklah dalam hatiku, dan cenderunglah fikirku. Tu mala, kalau mala fikri, dan cenderunglah fikiranku, cenderunglah fikirku bahawa aku hendak pungut akan beberapa soal. Jadi ini adalah silah kepada susunan kitab ini. Asal usul bakpa boleh jadi dan boleh lahirnya kitab seumpama ni. Jadi tergerak-gerak dalam hati aku dan cenderunglah oleh fikirku bahawa aku nak pungut akan beberapa soal yang seperti mutiara. Mana soal-soal yang seumpama mutiara. Wa soalatin la'ali, mana lali, asal dia lali, mana lu'lu', lali, itu mafrad dia. La'ali atau wazan mafa'ilu. La'ali. Tu. Jadi kalau hak lali, la'a sebab alif tu nampak panjang. La'ali atau wazan mafa'il. Seperti soal itu seperti mutiara. Jadi makna soalnya, makna maha harga dia seperti mutiara, makna besar-besar lah. Dan seperti manikam ni semua jensing lah. Nama jenis kepada permata. Nama jenis. Macam Toyota, macam Honda. Tu. Nama jenis kereta. Jadi manikam. Kita dulu pun masa kecil-kecil pun rasa heran juga. Hanya jauh hari mengenal manikam tu penama ni. Suatu benda yang sangat asing. Manikam tu gap dia jauh hari tu gap dia. Jauh harium tu ke permata ni. Manikam itu ialah salah satu daripada jenis permata. Jadi seseorang yang ahli dalam satu bidang itulah yang benar-benar mahir. Tu. Jadi kalau kita nak tahu apa-apa, tanya pakar dia lah. Tu. Seperti manikam itu tafanul fil ibarah, makna mutiara, manikam, dan seperti manikam, yakni lali manzumatan kadurari, su'alatin kadurari wal jawahiri. Wah tu. Makna manikam dan beberapa jawabnya, soalan dia tu seperti kadurar wal jawahir. Tu maknanya soalan dia. Dan beberapa jawabnya yang seperti mutiara juga dia terjemah Jadi bahasa Melayu kita pun kehabisan bahasa, tak boleh dah nak terjemah dengan secara tertentu orang panggil dia punya nama jenis-jenis permata belaka tu. Makna durar, jawahir, lali semua tu permata. Manikam itu terjemuh kepada jawahir. Itu terjemuh kepada jawahir. Dan beberapa jawab kepada soalan sana yang seperti mutiara. Yang dinazamkan dia. Dia mutiara tu dinazam makna disusun pada tali segala ibarat. Mana silkil abair, sil itu macam tali wasabih itulah. Wasabih tu dia panggil manzumah. Wasabih tu manzumah fi silk. Itu makna silik, makna manzumah, makna silik. Itu seumpama buah sebeh itulah yang disusun pada tali dia tu. Jadi jawab itu sepertilah permata yang disusun pada tali ibarat. Jadi maknanya pada tali ibarat idafah musyabbah kepada musyabbah bih dia panggil Maknanya api, lautan api. Tu lautan api, lautan raksa. Samalah. Itu dia panggil tasybih, sudah terkenal dah dengan nama panggilan tasybih lujainil ma', perak air. Itu maksudnya ialah tasybih musyabbah kepada musyabbah bih. Itu sudah dah terkenal dengan jenama tasybih lujainil ma', perak air, makna air yang seperti dengan perak. Tu.
Tasybih musyabbah bih kepada musyabbah. Nah, jadi silik tali mana musyabbah tasybih musyabbah bih kepada musyabbah, bukan musyabbah kepada musyabbah, musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi silik tu ialah musyabbah bih. Ibarat tu ialah musyabbah. Nah, ibarat tu diserupakan dengan tali, macam tali ni. Kemudian jawab tu macam permata tu dibuat lebih cucuk pada tali. Tali tu kepada ibarat tu lah makna talinya. Nah, ibarat tu ialah tali. Jawab tu ada pada ibarat lah. Sebagaimana permata tu duduk mana? Duduk di tali tu lah. Permata tu duduk di tali. Jawab tu ada di mana? Ada pada ibarat. Dicucuk, disusun pada ibarat tu. Tu. Lepas tu tak payah ibarat. Tak jumpa lah orang panggil jawab tu. Tak apalah wasubah tu kita nampak ni duduk di tali tu. Mudah ni. Tu. Jawapan duduk pada ibarat. Pas ibarat tu kena belajarlah ilmu. Ibarat tu nak memahami. Nak ilmu ma'ani. Nak memahami makna-makna. Yang ada pada ibarat. Ibarat tu ungkapan. Dalam ungkapan tu dia ada makna tu naknya. Jadi duduk pada tali ibarat. Duduk dalam ibarat. Dalam ibarat tu makna tu lah. Makna tu lah yang bawa makna tu lah. Jawapan tu duduk di makna tu lah. Makna perkataan tu. Tu. Itu setengah daripada bagai tasybih yang diperlakukan oleh mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Maknanya pada tali ibarat pada tali segala ibarat dan beberapa furu' yang indah-indah. Mana aku nak pungukkan beberapa furu' yang indah-indah pada bicara hukum furu' syar'iyah. Hukum furu' syariah tu maksudnya hukum fiqh, mana masalah-masalah fiqh. Yang furu' mana cawangan-cawangan dia yang indah-indah pada bicarakan hukum furu' syariah. Lagi yang banyak segala faedahnya. Maknanya lagi yang banyak segala faedahnya al-mazkur daripada permata-permata soal dan juga jawab ni. Soalan pun kita bukan saja boleh belajar daripada jawapan. Sebenarnya kita juga boleh belajar daripada soalan-soalan. Dia banyak macam orang bertanya. Orang bertanya kita tu, kita boleh belajar banyak perkara. Kadang-kadang dia mau tanya benda kita tak mikir, tak telitah pun. Tapi kerana dia mau bijak cuma dia mau tak mengaji agama dia mau telitah benda lagi tu. Cara soalan tu ada banyak ibrah pengajaran. Maknanya yang ada banyak segala faedahnya, yang mardiyah, yang disukai, yang mardiyah maksud yang disukai, yang diredai. Aku pungu daripada dua kitab yang besar, keduanya dua kitab. Apa dia? Fatawa, baca fatawa jamak kepada fatwa atau futian. Boleh juga futian, fatwan. Bila dibuat jana fatawa, dan ada juga baca bagi bawah ada juga fatawi pun ada juga. Di sini kita baca mana fatawa. Fatawa macam fatawa al-fataniyah pun ada. Jadi kitab ni dia uslub dia sama, kaedah sama macam fatawa fataniyah pun mengambil uslub yang sama. Mana soalan-soalan yang dikemuka ditanyakan oleh 100 orang panggil orang daripada Nusantara, termasuk ulama-ulama daripada Kelantan, daripada Kamboja duk tanya Syekh Ahmad Fatani tu. Itu kitab fatawa fatani Dan sama juga kitab fatawa al-hadithiyah. Itu oleh Syekh Ibn Hajar al-Asqalani ada depan. Juga merupakan orang panggil uslub pertanyaan juga orang tanya. Su'ila radhiyallahu an. Macam-macam, tapi dalam kitab ni dia banyak Imam Mahdi pun ada banyak. Itu tidak diterjemahkan oleh siapa-siapa. InsyaAllah Ustaz Abdullah Husin orang panggil berkolaborasi dengan Ustaz Sofwan boleh terjemah kitab ni. Ni ada dah orang terjemah kitab Sabria ni. Dia panggil rakan setanding dengan Syekh Ibn Hajar al-Haytami. Kita baca ni Sabria kitab fatwa bagi Syamsil Millati Waddin. Matahari millah dengan pegangan bagi fuqaha, tepat berpegang bagi ulama-ulama fiqh dan segala muhaqqiqin dan segala ulama-ulama muhaqqiq. Duduk iktimad berpegang kepada siapa dia? Syekh yang Allamah Muhammad Ramli. Syekh Muhammad Ramli itulah gandingan bersama dengan Syekh Ibn Hajar al-Haytami. Tu. Kitab dia ni ada diterjemah oleh Syekh Dr. Fatani ni. Ni digabungnya lah. Di antara kitab ni dia pungut
Tidak kesemuanya, dia bukan terjemah semua dak ni. Pungum. Nama lagi pungum. Bila kata pungum ni, mafhum daripada perkataan pungum ni tidak ambil semua. Kalau dia ambil semua, dia sebut terjemah begitu ni. Dia terjemah betul, dia disebut terjemah ni, tapi dia pungum. Pungum. Jadi masih ada lagi orang panggil yang tidak diterjemahkan. Dia pungum mana mutiara permata daripada kita Syamsil Millati Waddin, iaitu di antara gelar yang diberi kepada Syekh Ramli yang begitu terkenal kepada kita. Melalui kitab Musallilah kita diperkenalkan kepada Syekh Ramli dan juga Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ni. Jadi maknanya kita mengaji bab semaya kitab Musallilah kita kena dah demo dua orang ni. Ni daripada ulama mutaakhirin daripada mazhab Imam Syafi'i. Iaitulah Syekh Al-Allamah Muhammad Ramli dan kitab Kashful Lisan and As'ilatil Anam. Mana Kashful Lisan yang membukakan bagi pelitup muka daripada pertanyaan-pertanyaan makhluk. Ialah bagi Syekh yang Allamah lagi muhakkik, setengah daripada orang yang mutaakhirin. Ini pun kitab yang banyak dipelajari. Kashful Lisan adalah bandingan kepada kitab ni lah. Tu. Ikutan lagi muhakkik setengah daripada mana bagi Syekh yang Allamah lagi muhakkik setengah daripada orang yang mutaakhirin, yakni ulama-ulama fiqh mutaakhirin. Ulama fiqh mutaakhirin mazhab Imam Syafi'i ialah selepas daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi menjadi sempadan dua era, mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Sebab apa ni? Sebab Imam Nawawi lah yang menusahakan era tarjih. Kitab-kitab fiqh sebelum daripada Imam Nawawi makna huraiannya itu cara huraian fiqhnya kita tidak terdedah. Dan kita tak baca, tak terdedah tu kerana kita tidak belajar, kita tak belajar kerana hak tu akan menyukarkan kita memahaminya Kita al-ummah kita belajar tu tak padan dengan kita Jadi uslub cara perbahasan dia tu menyebabkan kita jadi maknanya tak boleh nak ikut lah Maka Imam Nawawi mengambil suatu pendekatan orang panggil menhuraikan fiqh dalam bentuk amali. Maksudnya fiqh yang boleh kita buat amal selalu dah, dengan mentarjihkan mana-mana pandangan daripada seorang orang panggil imam ataupun daripada murid-murid kepada imamnya itu, supaya mudah untuk orang kemudian ini beramal. Kalau tidak sukarlah kita tu tanpa ditarjihkan. Tidak ditarjihkan mana-mana kaul payah, tak tahu kaul yang mu'tamad. Bila tak tahu kaul yang mu'tamad, akhirnya semua orang beramal tu jadi habislah buat ikut sedar lah tu. Dengan keadaan yang ada mu'tamad ni pun tu. Tu pun masih lagi makna kita tu makna oleh kerana orang panggil kita tidak memahami waqi'i, maknanya orang panggil peletakan makna hukum fiqh itu sendiri. Qala musannifur rahimahullah taala itulah mana dua kitab yang menjadi masdar kepada kitab Furu'ul Masail ini. Siapa dia? Syekh Husain anak Muhammad Al-Mahalli rahimahumallahu taala. Itulah tempat ambilan kitab ini. Fa akhadhtu min kulli minhumal masail allati yahtaju ilaiha al-muta'allimuna wa ulu wa awamul mu'minina wa samaituhu furu'al masail wa usulal wasail. Maka aku ambil daripada tiap-tiap daripada keduanya dua kitab ini. Dua kitab Syekh Ramli dan juga Syekh Husain anak Ibn Muhammad Mahalli ini akan beberapa masalah yang berkehendak kepadanya. Yang berkehendak ni yahtaju, mana berkehendak masuk berhajat. Yahtaju sebab berkehendak itu berkehendak itu dia nak jadi semabur terjemuh Sebab bila kita mengaji sifat 20 pun iradah Allah Taala tu tak boleh kita terjemuh berhajat tu jadi hamba lah pula tu banyak hajah itu maksudnya perlu, bahasa Melayu kita perlu. Ni mana kehendak, berkehendak tu mana iradah. Iradah tu. Jadi yang berhajat kepadanya, yang perlu kepadanya. Tapi tak apalah dengan iktibarkan bahasa Melayu. Istikmal bahasa Melayu makna betul. Tapi kalau kita nak kira ambil terjemuh itu makna lebih selamat kita gunakan mana yang berkehendak, mana yang berhajat. Yahtaju makna berhajat. Bukan yuridu dak tu makna berkehendak. Tu. Yang berhajat menjadi keperluan. Yang menjadi keperluan kepadanya
kepada aku ambilkan daripada apa yang aku pungut ni oleh orang yang muta'allimin, orang-orang yang belajar, orang yang berta'allum, dan awamul mukminin, dan juga orang awam daripada kalangan orang yang beriman. Maksudnya orang-orang awam pun makna berhajat juga ni. Jadi aku pilih, aku pungut ni bahagian-bahagian keperluan semasa. Tu. Dan aku namakan tarjumuh ini furu'al masail. Furu'al masaili dan usulal wasail. Furu'ul masail, usul bagi wasilah. Wa arjullaha an yaj'alahu nafi'an li walil muslimina. Aku mengharapkan akan Allah Ta'ala bahawa dia menjadikan akan hadal kitab ini memberi nafa'at bagi aku dan juga bagi seluruh orang Islam. Terjemah. Aku harap wa zakhiratan li yaumaddin, dan aku harap akan Allah Ta'ala bahawa dijadikannya akan kitab ini. Dijadikannya Allah Ta'ala akan kitab ini. Dia domain-domain pun ni. Kalau kita nak tatbik dengan bahasa Melayu sekarang itu, dia tak berlagulah mana lah ni. Dijadikannya maknanya dijadikan olehnya akan dia supaya kitab Minhajul Abidin yang diterjemah tu, kalau kita tengok dalam bahasa asalnya tak ada domain, tapi bila diterjemah ke bahasa Jawi dia jadi ada domain. Tu. Jadi waktu jangan kembali domain tu jadi romik sikit tu. Tu. Dijadikannya Allah Ta'ala akan hadal memberi manfaat bagiku dan bagi muslimin, dan pertaruhan bagiku pada hari akhirat, mana aset harta akhirat. Mudah-mudahan dia menjadi aset harta akhirat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitulah mana kita sebagai seorang muslim, iktiraf kita ketidakmampuan kita, tu kita kena klik ke situ. Itu orang-orang yang menhayati, maknanya orang panggil tauhidullah dan juga takhlisulullah, makna ikhlas bagi amalnya kerana Allah Ta'ala. Maka inilah ucapan-ucapannya. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakili, amin. Dan tiada daya aku pada menjauhkan maksiat. Haul, mana tidak ada haul. Haul ialah dengan iktibar menjauhkan maksiat. Itu mana haul. Dan tiada quwah, makna kekuatan bagiku bagi mengerjakan suruh, malaikat dengan Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar, ialah Tuhan yang memadai bagiku. Ana illa billahi al-'aliyyil tafsir al-'alim wa huwa hasbi. Dan dialah Tuhan yang memadai bagiku, mana cukup dengan Allah Ta'ala kita, dan ia sebaik-baik tu wakil. Amin. Wakil-wakil ni makna orang yang kita serahkan urusan kita kepada dia, itu makna wakil. Jadi makna yang terbaik wakil ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita nak serah orang panggil urusan kita kepada Allah Ta'ala untuk mengendalikan, makna memilih. Itu makna tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusan aku kepada Allah Ta'ala, yakni kita serah kepada yang makna kita percaya pula kepada dia ni. Dari sudut kepada dia kemampuan Allah Ta'ala ni, apa kita ni mewakilkan kepada Allah Ta'ala kerana dari segi pemantauan dia yang terbaik, yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yang kedua, dia ada sifat mengetahui, mana dia tahu orang panggil secara terperinci, dan dia ada sifat arhamur rahimi, makna kasihan belah. Maka munasabahlah kita serah kepada dia. Orang yang ada kemampuan untuk tolong kita dan menguruskan hal kita, tapi dia tak kasihan belah kepada kita, dia ambil kesempatan, dia ambil peluang. Dengan sebab tu kita ditikam belakang. Tu maknanya sebab itulah maknanya makhluk ni bukan tempat untuk kita meletakkan harapan. Allah Ta'ala wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Faslun fi masaila tata'allaku bi usuliddin. Kita masuklah sikit Ini suatu fasal pada menyatakan beberapa masalah yang bergantung, yakni yang berkaitan dengan usuluddin, pangkal agama. Usuluddin, pangkal agama tu maksudnya ialah perkara yang berkaitan dengan aqaidil iman. Su'ila radhiyallahu an, ditanya orang radhiyallahu anhu. Siapa dia? Itulah Syekh Ramli lah. Syekh Ramli. Maknanya kitab yang asal, iktibar kepada kitab yang asal. Ditanya orang radhiyallahu an, di atas qaul yang mengatakan boleh diucapkan taradi kepada selain daripada sahabat, dan setengah daripada pilihan Al-Imam Ghazali. Ada juga ulama kata tak boleh, mana ucap taradi kepada sahabat selain daripada sahabat. Taradi ni untuk sahabat je. Tu ana radhiyallahu anhu, daripada firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun
Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan menjadikan barang yang perbuatan kamu. Nah, ini ayat dalam akidah tauhid kita menunjukkan wahdaniyah Allah Ta'ala pada perbuatan. Isu yang diangkat, adakah suatu yang bukan perbuatan Allah daripada perkataan dan perbuatan, dan adakah dusta secara lebih tertentu lagi? Sebab dusta itu setengah daripada perkataan. Itu sudah termasuk dah saat ni dalam soalan tu. Jadi berlapis lah tanya pula secara lebih khusus. Maknanya, dan adakah dusta orang yang dusta itu dusta tu. Perbuatan dusta tu. Tu. Perbuatan dusta orang yang berdusta itu makhluk bagi orang yang dusta. Orang yang berdusta atau makhluk bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau kita lumak dah, orang panggil dalam ilmu akidah tauhid sudah jelas dah melalui ayat Allah Taala saat ni. Wa ma ta'malun. Jadi makna berdusta itu perbuatan. Wa ma ta'malun dah termasuk dalam ma ta'maluna. Mana ma ta'malunahu. Kerana firman Allah Taala, soalan tak habis lagi. Kerana firman Allah Taalanya, wallahu khalaqa kulla syai'in, bermula Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap suatu. Dan adakah, jadi soal dia tadi, adakah dusta tu adakah terkeluar daripada perbuatan, adakah sesuatu yang terkeluar daripada perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk perkataan eko atau perbuatan eko. Dusta tu makhluk bagi orang yang berdusta ke makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tu persoalan yang diangkat. Sebabnya firman Allah Ta'ala yang lain, Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap suatu. Dia pula banyak persoalan yang dikemuka Dan adakah orang yang berkata orang hok kecek pula, ni hok letih ni orang kapur lagi itulah sama-sama ni. Jadi kapir kau jadi letih lalu lah kita tanya Padahal kita sebut dah kaedah juga sendiri-sendirilah tapi dia nak botil wijelah Adakah ni dia heret sampai sini. Adakah orang yang berkata bahawasanya dusta itu makhluk bagi Allah tersalah ataupun benar pula? Tu. Boleh panggil salah kau ataupun benar kau. Tu tak apa lagi. Kalau dia tanya jadi kafir kau tidak. Letih tu. Jadi orang kafir dia sampai begitulah. Walaupun kita rayak dah pattern dia coraknya tu. Tanpa mentakyinkan. Dia memang orang kafir dia nak suruh takyin betul-betul sebut. Maka dijawab oleh radhiyallahu an. Itu Syekh Ramli, bahawasanya segala perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Semua perbuatan. Sebut apa kata? Berdusta. Berdusta itu makna perbuatan juga. Itu adalah makhluk bagi Allah Ta'ala. Lagi maujud ia, ada dia tu dengan diijadkan dia. Dia perbuatan hamba saat ni. Ada dia tu maujud, maksudnya ada. Ada ia dengan diijad akan dia, dengan diadakan akan dia. Tiada yang menjadikan bagi keduanya mana segala perbuatan hamba mana menjadikan bahawasanya segala perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah Ta'ala, lagi maujud dengan diijadkan dia. Tiada menjadikan bagi kedua itu maksudnya ialah mana perbuatan hamba saat ni. Tu. Dia kembali kepada bagi keduanya itu malaikat Allah. Klik kepada mana ni? Segala perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah Ta'ala, maujud perbuatan dia dengan diijadkan dia. Tiada yang menjadikan bagi keduanya itu malaikat Allah, dan juga ialah makna yang mengadakan, makna Allah Ta'ala lah yang mengadakan dia. Jadi tiada yang menjadikan bagi keduanya. Anak tak jumpa lagi. Makhluk dengan perbuatan makhluk. Makhluk dengan perbuatan makhluk. Makhluk dan perbuatan makhluk itu malaikat Allah Ta'ala. Jadi yang menjadikan makhluk tu Allah. Itu mana? Ya betul lah. Mana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu klik kepada situ. Jadi Allah Ta'ala, mana makhluk Allah Ta'ala jadikan, perbuatan makhluk pun Allah Ta'ala jadikan. Itu berbeza dengan Mu'tazilah lah. Itu adalah di antara perbezaan yang paling ketara di antara perbezaan yang ketara, yang sangat ketara dalam bab perbahasan perbuatan yang ikhtiari. Jadi makhluk dan perbuatan makhluk tu kedua-duanya ialah
menjadikan oleh Allah Ta'ala dan dialah yang mengadakannya. Mengadakannya itu maknanya memperbuatkan suatu ala sabilil ijad, di atas jalan mengadakan, maknanya daripada makdum, daripada tak ada langsung kepada jadi ada. Maksudnya tidak memerlukan kepada wasitah bahan-bahan. Macam kita ni, sebab itulah kita tidak dipanggil sebagai khalqu, makna perbuatan mengadakan. Khalaq itu maknanya mengadakan sesuatu daripada tiada. Dulu tak ada kereta, lepas tu ada. Tu besi, ambil mana? Getah, ambil mana? Tu maknanya Allah Ta'ala ni, kita tu dipanggil proses. Kejadian dijadikan oleh makhluk ni dipanggil proses. Proses benda satu bahan mentah kepada satu bahan, kepada bentuk bahan yang lain. Atas jalan ijad itu tak ada, melainkan Allah Ta'ala saja. Jadi demikian, itulah asas dia ni, asas dia dalam pengajian ilmu akidah tauhid. Demikianlah sekalian hayawanat, mana binatang-binatang makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dia. Khilaf bagi kata Mu'tazilah. Jadi jelas dah. Jadi jawapan kepada soalan maknanya ada ke tak sesuatu daripada sesuatu yang bukan perbuatan Allah Ta'ala, tak ada. Tak ada. Tak ada daripada sesuatu. Mana mestilah orang panggil masih Allah lah. Daripada Allah Ta'ala tu tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Semuanya bagi hak kena jadi. Mana yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini bersalahan bagi kata Mu'tazilah. Apa dia? Taswirnya kata Mu'tazilah itu sekira-kira berkata mereka itu Mu'tazilah bahawasanya hamba itu ia menjadikan af'al dirinya. Tu. Makna Mu'tazilah dia kata dia sendirilah yang menjadikan perbuatan dirinya. Cumanya dia sakut kepada Allah Ta'ala yang menjadikan, makna dengan kudrat yang ada pada diri dia, dan kudrat itu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah makna qaul yang sahihnya tidak mentakfirkan Mu'tazilah dengan pandangan ini, hanya meletakkan mereka itu pada tahap mubtadi'ah dalam bab akidah tauhid. Mubtadi'ah dan juga fasik. Mana bid'ah dalam bab akidah ni, bid'ah ni dalam bab akidah, dalam bab syariat. Tu. Dan tiada perusahaan Allah Ta'ala padanya. Bukan dengan mana usaha Allah Subhanahu, perusahaan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala padanya pada perbuatan hamba tu, perbuatan diri. Itu kata Mu'tazilah. Itu perkataan yang salah lah, tersasar. Demikian lagi af'al yang keluar daripada perbuatan hamba. Makna perbuatan-perbuatan yang keluar daripada perbuatan hamba. Daripada perbuatan hamba seperti bergerak cincin. Itu dia panggil perbuatan atas makna sifat infial. Infial itu makna terima kesan. Dia panggil secondary. Itu secondary. Maksudnya kita buat yang pertama, yang kedua tu dia jadilah. Tu. Jadi perbahasan yang pertama dia panggil perbuatan yang kedua. Dia ada perbuatan yang pertama, hak kita buat. Hak kita buat. Kemudian yang terima kesan daripada perbuatan yang kedua tu. Itu maksud af'al yang keluar daripada perbuatan hamba. Af'al perbuatan yang keluar daripada perbuatan hamba. Samarah kepada perbuatan hamba tu. Jadi demikian lagi lagu tu juga. Maksudnya ialah perbuatan Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala jadikan juga. Mana misal dia? Dia ambil contoh, akad contoh yang paling mudah, yang boleh kita nak gambarkan. Itulah seperti bergerak cincin mengikut ia gerak jari itu. Jadi bergerak cincin tu dia panggil perbuatan yang keluar dari perbuatan kita menggerakkan jari. Bila kita bergerak jari, cincin tu bergerak jugalah. Jadi bergerak jari itu juga adalah perbuatan Allah Ta'ala. Mana bergerak cincin tu ialah perbuatan Allah Ta'ala juga. Bukan bergerak jari je. Hak tu bergerak jari tu dipanggil wa ma ta'malun. Tu wa ma ta'malun. Apa yang kamu kerja ke? Cincin kita tak ada kerja ke? Ia adalah perbuatan yang terbit daripada perbuatan kita. Dia panggil infial. Jadi mengikut akan gerak jari makhluk dengan dijadikan dia oleh Allah Ta'ala juga. Gerak cincin tu ialah makhluk Allah Ta'ala juga. Benda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Itulah makna maksud ma ta'malun. Kemudian itulah fara' kepada ma ta'malum. Tu. Jadi ataupun dia panggil samarah. Makna samarah kepada apa yang kita kerjakan.
tiada dengan perbuatan hamba gerak cicing tu, dan tiada dengan usahanya. Bukan usahanya, khilaf bagi jumhur Mu'tazilah. Mu'tazilah pun tidak sepakat juga ni. Tu mana jumhur bermakna khilaf lah di sisi mereka ni. Tidak dengan perbuatan hamba tu secara direct, dan juga dengan usahanya pun tidak juga. Dia panggil makna gerak cicing tu. Ada pun gerak jari tu usaha. Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita dalam bab perbahasan perbuatan ikhtiari hamba. Situ berlaku khilaf. Perbuatan ittirari tak berlaku khilaf. Yang berlaku khilafnya ialah perbuatan ikhtiari. Pecah kepada 3 mazhab. Mazhab yang pertama mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ni kita seperti bulu di hawa. Maknanya ni kita ni macam patung wayang kulit ni. Mana tak ada gapo-gapo pun ni. Usaha kasab ikhtiar pun tak ada ni. Mu'tazilah ni mana Qadariyah mewakili daripada salah satu daripada aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah tu sendiri pun dia pecah kepada banyak aliran pula. Salah satu daripada aliran maknanya Mu'tazilah ialah Qadariyah. Ni Qadariyah yang kedua ni, yang masyhur bila sebut kita kata Qadariyah. Dia ada Qadariyah yang pertama. Qadariyah yang pertama ni berlaku di zaman Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Orang Yaman, daripada Yaman, dia tawaf di Baitul Kaabah dan dia mencari-cari Ibn Abbas. Bermakna masa tu makna sahabat-sahabat lain pun dah lama dah tak ada ni. Ibn Abbas masa Nabi wafat dia umur 14 tahun ni. Bermakna dia tu jangka hayat dia tu maknanya banyak lagi lah ni. Jadi menjadi sumber rujukan kepada manusia umat Islam ni. Ya orang duk tanya, duk cari-cari Ibn Abbas, akhirnya dia berjumpa dengan Ibn Abbas, dia tanya, dia royak, dia melaporkan kepada Ibn Abbas. Dia kata di tempat aku, kampung aku ada orang tak percaya kepada qada dan qadar. Lalu Ibn Abbas kata ana bari'um minhum, aku melepas diri daripada mereka itu. Maka itulah dikatakan sebagai orang panggil Qadariyah yang pertama. Adapun Qadariyah yang terkenal dalam ilmu akidah tauhid itu ialah Qadariyah yang merupakan salah satu daripada aliran Mu'tazilah. Jadi Qadariyah ni dia kata kita sendirilah yang buat perbuatan kita. Tajir yang ada pada pisau itulah yang memberi bekah pada melukakan. Panah yang ada pada dia tak kata zat pisau. Dia tak kata zat pisau. Mana zat pisau itulah tidak. Kalau kata zat pisau itu makna dari kitab Faridah dia kata kufur dengan tidak ada khilaf ulama. Mu'tazilah kata yang melukai itulah tajir yang ada pada pisau. Makna yang ada pada pisau yang mana tajir itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Manis yang ada pada gula itulah yang menyebabkan kena kecil manis. Bukan gula tu dah. Makan gula tak apa cik. Jangan manis dia ni. Apa nak pisah lah ke mana boleh kau nak pisah ni. Kerana orang nak ke gula, makan gula tu kerana nak ke manis dia ni. Dia adalah makna ni. Jadi i'tiqad yang begini mana mubtadi'ah, mana bid'ah dan juga fasik ni. Itu makna hak jumhur, makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab dia sandarkan makna qudrat. Kalau hamba qudrat itulah makna yang ada pada kita hamba dia qudrat. Kita menjadikan perbuatan kita dengan qudrat kita. Qudrat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia buat perbandingan macam api pelita ni. Api pelita tu dia nyala dengan kekuatan sumbunya dan juga minyak. Tetapi kena ada yang memulakannya. Kita kena cucuh. Dia tak nyala sendiri ni. Jadi Allah Ta'ala memulakan dengan memberikan kepada kita makna qudrat. Jadi pandang-pandang kita lah, qudrat kita sendirilah, tidak terlibat dah dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu ialah faham Mu'tazilah. Jadi faham ini makna tersasar, makna tak betul. Kerana itu maknanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana ayat ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan perbuatan kita. Cuma Allah Ta'ala beri kepada kita dua perkara, kasab dan juga ikhtiar. Maka dengan sebab itulah kita boleh kata aku makan, aku berjalan. Kalau tidak tak boleh kata sebab ma ta'malu itu ialah perbuatan Allah, fi'lullah. Itu yang hakikatnya begitu tu. Jadi hakikat gitu. Sebab itulah orang ngaji akidah ni baru-baru belajar ni tak boleh makan penado kata salah. Isnadkan kepada makhluk. Kata Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Sungai Durian, kalau begitu tak boleh kata lembunya tepuh ke kereta lah, lembunya tepuh ke Tuhan lah. Semua perbuatan Allah Ta'ala berlaku ni. Maka tidak dibezakan yang mana hakikat dengan mana syariat. Hak kita berkecek ni kena atas jalan syariat, tak boleh hakikat.
Tak bolehlah kata Tuhan yang menjadikan babi, tak boleh, haram, dosa saja saya tak boleh. Sebab apa? Sebab itu maknanya kita nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gerak cincin tu dia panggil infial daripada gerak jari. Dia terima kesan daripada gerak jari. Jadi bukan dengan usaha kita Jadi hak saat ni, hak perbuatan hamba saat ni, dia ada makna hak faham Ahlus Sunnah wal Jamaahnya ialah Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan kita tapi Allah Ta'ala beri kepada kita kasab dan juga ikhtiar. Yang apa Tuhan mana memberikan kepada kita kasab supaya boleh isnadkan perbuatan kepada kita. Yang kedua, boleh ditasyri'kan hukum syarak. Kalau tidak, memanglah sebagaimana orang awam biasa tak tanya, ni persoalan ni makna payah juga kita nak ayat ke mana. Sebab payah nak faham. Dia kata tak adil lah dah kita wajah ni kerana Tuhan kehendak Tuhan tu. Tu kena pandailah kita nak buat huraian kepada orang awam tu. Jadi maksudnya apa-apa pun makna dengan sebab Tuhan yang memilih untuk kita situ dia ada huraian dia jadi af'al yang keluar daripada perbuatan hamba seperti bergerak cincinnya tu perbuatan yang keluar daripada perbuatan kita. Yang terima kesan daripada perbuatan kita mengikut ia gerak jari itulah dia panggil kalau Ahlus Sunnah itu dengan usaha kita, usaha dan ikhtiar kita, tapi yang menjadikan perbuatan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak cincin itu bukan usaha kita pun, Allah Taala yang menjadikan dia dan tidak dengan usaha kita. Itu adalah terima kesan daripada perbuatan yang pertama saat ni, dengan dijadikan dia oleh Allah Taala tiada dengan perbuatan hamba. Dia kasab dengan ikhtiar. Ini makna ikhtiar maksudnya pilihan kita. Kita yang memilih nak jadi baik ke nak jadi jahat. Maka adillah bagi Allah Ta'ala untuk membalas kejahatan kita. Sebab kita yang memilih. Kita yang memilih nak buat jahat. Tapi yang menjadikan perbuatan jahat tu Allah Ta'ala. Tu wa ma ta'malun. Itu tepat maqam mengajar boleh kita kata lagu tu. Jadi makna ikhtiar tu kita pilih. Gap dia pilih? Cenderung hati kita. Cenderung hati kita untuk melakukan satu perkara. Itu maknanya dia panggil ikhtiar, pilih. Bila kita ada dah buat keputusan memilih nak melakukan satu perkara, lalu Allah Ta'ala jadikan kudrat pada anggota kita. Kalau tangan kata nak akak, pada tangan kita. Maka Allah Ta'ala melakukan perbuatan itu. Masa berlakunya perbuatan itu, mana menyertai kudrat yang baru bagi perbuatan Allah Ta'ala. Maka itulah kasab. Kasab itu ialah menyertai kudrat hamba dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kudrat tu Allah Ta'ala bubuh masa kita nak buat benda tu lah. Tapi kalau kita kira zahir kita ni, tenaga kita tu ada di mula lagi ni. Itu sebagaimana yang zahir dari segi perkiraannya, begitulah. Itu yang dimasukkan sebagai kasab. Mana usaha. Jadi oleh kerana Tuhan beri kepada kita usaha dan kasab, maka kita tak boleh menyalahkan Allah Ta'ala lagi. Kita yang memilih nak buat jahat. Tapi perbuatan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun perbuatan yang keluar daripada perbuatan kita, itu dengan bukan sahaja orang panggil bukan perbuatan kita, bukan tidak dengan usaha kita pun. Ia adalah kesan yang terjadi dengan sendirinya, automatik. Itu dia panggil tikam turuk. Bahasa lama dia panggil tikai turuk. Gerak cincin dengan gerak jari tu dia panggil tikai turuk. Tikai turuk tu bahasa moden lagi dia panggil apa? Automatik. Tikai turuk selalu tu. Tu tikai turuk. Ia automatik dah. Gerak jari, gerak lacinya. Tu makna automatik. Jadi perbuatan automatik tu bukan dengan sengaja kita. Bukan kita makna dia berlaku tu ialah dia kesal daripada perbuatan yang pertama. Kita akak jari tu perbuatan kita ala sabilil kasbi, atas jalan kasab, atas jalan usaha. Bukan atas jalan memberi ala sabilit ta'thir, la, bukan atas jalan kasab sahaja tu. Dan tiada dengan usahanya khilaf bagi jumhur Mu'tazilah. Tak habis lagi jawab pada dia, tapi kita kena berhenti dah sini. Dan tiap-tiap taat itu jadi dengan irada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila akhir wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lamu bis-shawab. Sebagai wak gogi baca banyak lalu tu.